أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Far'un, fardu sembahyang 5 waktu diluaskan hingga tinggal barang yang meluluskan dia, kemudian maka tetap kala itu dipicikkan dia. Maka jika berkehendak ia mentakhir akan dia kepada pertengahan waktunya, nescaya lazimlah atas ia azamkan hendak berbuat akan dia di dalam waktunya. Fathul Wahhab. Qala musannif rahimahullah taala, muka surah 51 baris yang ke-12 daripada atas. Qala far'un, ini fardu sembahyang 5 waktu diluaskan akan dia. Diluaskan dia sembahyang 5 waktu. Maka dengan sebab itulah dipanggil dia sebagai wajib muwassa'. Wajib muwassa', wajib yang diluaskan. Hingga kata luah saat itu hingga tinggal barang yang meluluskan dia. Meluluskan sembahyang 5 waktu tu. Kalau kata zuhur lah, asar lah, maghrib lah, insya lah, yang meluluskan dia sembahyang 5 waktu. Maksudnya setiap waktu saat ni, misalnya zuhur, mana diluaskan sembahyang zuhur tu sehinggalah sampai kepada satu tahap qadar masa yang meluluskan sembahyang zuhur. 4 rakaat tu. Misalnya kita katakanlah semaya zuhur ini dengan secara wajib-wajibnya dilakukan, mengambil masa 5 minit lah, katakan begitu. Kata begitu. Jadi diluaskan akan semaya fardu zuhur saat itu hingga tinggal 5 minit lagi. Bila tinggal 5 minit lagi, maka tak kala tinggal barang yang meluluskan dia, dipicikkan dia, jadi sepitlah dia. Maksudnya tak dapat tidak kena buat selalu dah. Tu diluaskan maksudnya ialah tak buat lalu pun tak apa. Nak main buah ko dulu boleh, ko dulu, nantilah pahning ko dulu, nanti sementara. Itu maknanya diluaskan. Jadi diluaskan maksudnya nak semaya lepas ning, nak semaya sejak lagi, misalnya boleh. Tu hinggalah sampai kepada satu tempoh masa yang mana ngam-ngam lulus. Maknanya semaya zuhur tu maknanya kalau selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maknanya masuk waktu asar. Maka pada masa tu dipicikkan dia semaya 5 waktu.
Tak kira lah makna zuhur ke asar ke. Tu. Maksudnya masa tu tidak luah lagi. Tidak luah lagi maksudnya pici, sepik. Apa makna sepik? Tak dapat tidak kena buat selalu dah. Tu. Maka jika berkehendak ia mentakhir akan dia. Hak wajib muasak ni, semaya 5 waktu ni. Macam mana seandainya kita tak semaya lagi? Kita nak takhirkan pukul 3, 3.30, pukul 4. Misalnya. Jika berkehendak ia seorang saat itu mentakhirkan akan dia. Ia mentakhirkan akan semaya 5 waktu saat ini kepada pertengahan waktunya. Supaya kita kata pukul 3, 3.30 umpamanya nescaya lazimlah, makna wajib. Lazimlah atasnya, atas seorang itu. Ia azamkan, nekak dalam hati, putus dalam hati, hendak perbuat akan dia semaya 5 waktu saat ini. Di dalam waktunya semaya 5 waktu. Wajib kita kena ada niat lagi tu. Kalau kita nak tangguh-tangguh, nak main buah tangguh. Tu. Kalau nak main buah tangguh, nak main buah ko dulu, maka kita kena azam dalam hati kita nak buat dalam waktu. Tu kalau nak main buah tangguh, bukan buah tanggung. Jadi itulah sebagaimana dia sebut dalam kitab Fathul Wahhab. Tu. Far'un jikalau azamlah ia akan dikerjakan dia di dalam waktu. Jikalau seorang saat ni dia berazam, dia nekat, dia putus dalam hati bahasanya dia nak mengerjakan semaya 5 waktu saat ni di dalam waktunya seperti zuhur. Dia berazam bahasa dia nak semaya dalam waktu zuhur. Kemudian mati tiada sempat memperbuat di dalamnya waktu. Memperbuat waktunya di dalamnya waktunya. Di dalam waktunya. Gitu. Jadinya terlebih lah. Tak ada nak semaya dalam waktu mati. Tiada haram atasnya, makna tak berdosa. Sebabnya dia telah azam nak buat dalam waktu. Tu. Moga mati itu kita tidak tahu bila. Tu. Tiada haram atasnya. Tiada haram atasnya. Mana sana? Memperbuat dalam waktunya. Gila lah. Jikalau azana tiada sempat memperbuat di dalam waktunya, padahal waktunya lagi ada, tiada berdosa, tak berdosa dia. Bersalahan pada haji di sana. Di sana dalam bab haji sana. Maksudnya kalau haji tak boleh apabila dah wajib dah. Tu. Intaha. Mana Halabi oleh Halabi. Far'un jikalau tidur seorang kemudian daripada masuk waktu dah. Jadi masuk waktunya tidur lagi. Kalau tidur belum waktu tu tak ada apa lah. Moga-moga orang tidur tu makna bukan mukallaf. Dia adalah adatnya, kebiasaannya, rutinnya bahawasanya tidurnya menghabiskan waktunya. Walik-walik kat dia kalau tidur kat habis waktu. Di dalam tidurnya. Tetapi ia percaya ia akan walaupun adat dia begitu, tapi dia percaya kali ni dia boleh bangun dan dia semaya dalam waktu. Tu percaya ia akan dirinya. Ia jaga mengerjakan semaya tu dahulu daripada keluar waktunya semaya. Kalau begitu tiada haram atasnya seorang saat itu tidurnya itu tak haram dia tidur tu. Sekira-kira ia zankan jaganya. Kuat sangka dia akan jaganya dahulu daripada keluar waktu. Mesti ada suatu zon yang kuat. Bahasanya dia sempat sedar terjaga daripada tidur sebelum daripada keluar waktu. Intaha ali sibramal lisi. Faraun disyaratkan sah semaya suci tubuhnya daripada hadas akbar dan hadas akbar. Salah satu daripada syarat sah semaya kepada dia, suci tubuh seorang semaya itu daripada hadas besar, hadas kecil dan daripada najis. Kata suci daripada najis itu pada tubuhnya musalli orang semaya itu. Dan kainnya dan tepat semaya itu. Maka jika syok kemudian daripada salamnya, bawa molek sudah bisa assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia syok pada niat wudu. Saat ni aku ambil semaya tu aku niat kodok. Semaya sudah dah.
sudah wi salah mari syok. Bila aku ambil wuduk tu macam tak niat aku ambil wuduk niat tu. Duk mari syok selepas dia sudah selesai daripada sembahyang, maka tiada lazim akan dia, tak wajib akan dia mengulangi sembahyangnya, tak wajib. Sudah buat dah. Tu. Kerana sudah buat dah. Tu. Bersalah jika syok ia pada niat taharah dahulu daripada semaya. Tak semaya lagi. Aku ambil semaya saat ni niat kodok. Rasa makin dok ni. Hak tu tak mana belum daripada semaya, maka bahasanya memberi bekas. Memberi bekas maksudnya ialah dia kena ambil semaya semula lah. Maksudnya semaya khilaf bagi setengah daripada mutaakhirin. Ulama-ulama mutakhirin dalam mazhab kita Syafi'i maksudnya tak memberi bekah. Tak memberi bekah juga. Far'un sebab sudah dah ambil air semaya. Cuma tak semaya lagi. Far'un jikalau seorang tiada ada padanya, melainkan kain sutera, kain lain tak ada. Ini orang laki-laki lah. Tak ada kain lain melainkan kain sutera. Nescaya lazimlah ia seorang saat ni, yakni orang laki-laki, sembahyang dengan dia dengan kain sutera, dan tiada wajib dikeraknya akannya lebih daripada barang yang menutup auratnya, ialah antara pusat dengan lutut. Dia termasuk pusat dengan lutut kerana nak mentahqiqkan orang panggil yang antara tu. Jadi adakah lazim dah kita pakai kain sutera tu kerana sembahyang, kerana nak tutup aurat? Kerananya kain lain tu tak ada. Hak tu pakai kain sutera tu. Lepas tu adakah lazim dia kena bila lebih daripada qadar hak wajib kena tutup kerana aurat tu. Hak lebih atas pada pusat, hak ke bawah tu makna lebih pada lutut. Jadi kena keraklah. Sahabatnya semata-mata orang panggil nak tutup aurat tu dengan kain sutera tu asalnya tak boleh orang lelaki. Dibolehkan tu kerana nak tutup aurat. Kalau begitu, kalau lebih daripada qadar hak tutup aurat tu kena kerak nak ko. Tu. Dan tiada wajib dikeraknya akannya lebih daripada barang yang menutup auratnya. Lah moga kain menutup auratnya seorang saat ni. Moga kain sutera ni mahal. Jadi kerak-kerak jadi cedera dan jadi membazir pula. Tu. Dan didahulukan dia daripada kain yang kena najis bagi semaya. Kain ada kain sutera, selagi kain tidak sutera, pakai tu ada najis. Jadi semaya dengan najis ada di kain, tak boleh. Pani pakai kain sutera, tu. Jadi pakai kain sutera, Jadi kain sutera tu tidak menafikan makna boleh semaya dengan dia tidak najis kan. Tu. Tidak menafikan sah kain sutera tu. Jadi kalau ada dua pilihan, maksudnya kain sutera satu. Selagi ada kain yang tidak sutera tapi kena najis. Hak mana boleh dipakai, didahulukan. Maka didahulukan kain sutera berbanding daripada kain yang kena najis bagi semaya. Dalam bab semaya. Dan didahulukan kain mutanajis atas kain sutera memakai yang bukan kerana semaya. Daripada barang yang tiada berkanduk kepada taharah. Perkara yang tak berhajat kepada taharah. Jadi kalau pakai tu bukan kerana ibadat atau bersemaya atau yang berhajat kepada taharah, maka didahulukan akan kain yang najis, mutanajis. Kalau dalam semaya, dahulukan kain sutera. Didahulukan kain sutera pada bak semaya berbanding dengan kain kena najis. Adapun lain daripada bak semaya, maka dia dahulukan kain yang kena najis dulu. Su'ila radhiyallahu an daripada jikalau seorang masuk kepada sembahyang di dalam waktu, dia mula semaya tu dalam waktu, dia semaya zuhur dalam waktu zuhur, dan dipanjangkan dia baca panjang hingga ghaib syafaq yang merah. Pehanya ialah semaya maghrib lah ni.
hingga hilang syafaq yang merah, masuk waktu isya, habis waktu maghrib. Dah. Dia sembahyang ngorek tu dalam waktu maghrib dah. Tapi nya baca panjang lah. Hingga gaib syafaq merah, masuk waktu isya masuk. Jadi adakah harus dan lagi adakah disyaratkan? Harus ke tak lagi tu? Tu. Lagi pula, adakah disyaratkan jika ada dikerjakan padahal luas waktu yang lulus sembahyang di dalamnya dalam waktu saat ni, atau tiada disyaratkan begitu? Maka jawabnya radhiyallahu an, keduanya tak dapat, tiada. Keduanya, maka jawabnya keduanya tak dapat, tiada, harus dipanjangkan jikalau habis waktunya sekali pun. Itu sebagaimana yang telah ada dah dulu persoalan ini. Jadi dia masuk dalam semaya itu tak apa, jangan dia panjang. Jadi jangan tak semaya. Maknanya bila waktu tu bobo teluh satu semaya tu, jadi dia tak semaya lagi. Tak boleh, sebab kalau dia semaya tentu akan jatuh kepada kalau semaya zuhur masuk waktu asar. Baru selesai. Sekarang dia semaya tu dalam waktu dan sebenarnya telus. Mana dia dengan semaya zuhur tu. Tapi nya panjang ke baca tu. Ada dah dulu soalan ini Jadi itu tidak mengapa kerana dia duduk masyghul dengan ibadat. Dia tak sudah walaupun rakaat pun tidak dalam waktu. Jadi itu tidak berdosa, tidak haram. Hak tak bolehnya maknanya ngam waktu tu 5 minit lagi tu. Mana 5 minit tu ialah paling minimum, makna paling sedikit, paling tahap yang paling debek, maksudnya nak jadi semaya dalam waktu. Tu sepenuhnya. Walaupun satu rakaat dalam waktu tu dah jadi tunai, tapi kalau sengaja menjatuhkan mana-mana juzuk walaupun salam sekalipun, salam yang pertama sekalipun, itu tak boleh. Tapi apabila soal itu dia semaya dalam waktu dah dan telus semaya itu dengan waktu tu dalam waktu, tapi dia baca panjang jadi walaupun kesemua rakaat tu duduk dalam waktu lain sekalipun, itu harus waktu sekalipun. Jika dipanjangkan jikalau habis waktunya sekalipun. Jika ada waktu ia kerjakan dia di dalam waktu yang lulus sembahyang sekaliannya di dalam waktu. Maksudnya kalau kita bersetuju semaya zuhur tu ambil masa lama mana untuk selesai dengan orang panggil wajib. Katalah kita bersetuju 5 minit. Maka sebagaimana soal Faraun yang mula-mula tadi, maknanya diluaskan semaya ni sehinggalah sampai kepada waktu yang dia tu bobo-luluh ngam-ngam. Kalau semaya dia lah selesai wisalam dalam waktu, maka masa tu wajib dah. Dia jadi sempit. Jadi ataupun kita kata begini, kata 6 minit lagi. Itulah. 6 minit lagi nak masuk waktu asar. Dia pun baru semaya zuhur. 6 minit ni jawab dia dah selesai lah dalam waktu. Tapi dia duk baca ayat panjang, duk baca tu. Bergerak ke lambat pula sehingga sebahagian daripada semaya zuhur dia tu termasuk dia dalam waktu asar. Tu. Jadi kalau begitu makna tak mengapa. Sebab dia duk masyghul dengan ibadat dah. Maka jika tiada harus dikeluarkan semaya itu daripada waktunya. Maka jika tiada lulus ataupun tiada luas sembahyang itu di dalamnya dalam waktu. Misalnya kita kata ada 2 minit lagi. Ada 2 minit lagi nak masuk waktu asar. Itu tak boleh. Sengaja begitu makna tak boleh. Maka tafriqnya tiada harus dikeluar semaya itu daripada waktu. Tak boleh. Saja-saja. Kalau waktu tu lulus untuk semaya zuhur kita buat umpama, maka tu tak apa. Misalnya 6 minit ke 5 minit kita kata dah semaya zuhur tu. Aman. Tu.
Tapi kalau waktu tu memang tak lulus untuk menyelesaikan semaya fardu zuhur umpamanya maka tak boleh. Mana sengaja, kalau kita sengaja gitu makna berdosa dah. Su'ila radhiyallahu an, jikalau jatuh matahari pada satu negeri, maka ia sembahyang maghrib. Seperti kita ni lah, negeri kita duduk di Malaysia. Masuk waktu maghrib, jatuh matahari, kita pun sembahyanglah maghrib. Kemudian ia musafir, dia berjalan pada satu negeri yang lain, maka didapatnya belum lagi gharb, maksudnya belum lagi maghrib. Adakah wajib diulangkan sembahyangnya atau tiada? Sebab kita kata kita duduk di Malaysia ni lah, kita pergi kepada negara yang lebih barat daripada kita, ke arah barat. Jadi kecepatan kenderaan kita itu mengatasi masa misalnya. Kita sembahyang maghrib sebab tempat kita maknanya masuk dah waktu maghrib. Sudah semaya tu naik ke Batu Bel lah kita kata naik ke Batu Bel sampai ke mana India lah, tapi waktu jauh sangat tapi tak apalah, buat misah sah lah tu misah dia. Naik ke Batu Bel, siapa di India tu tidak mengorik lagi. Memang dah. Tu. Sebab itulah macam kita pergi Mekah boleh puasa. Maknanya jadi waktu puasa kita tu dia jadi panjang. Dia tambah 5 jam. Tambah 5 jam. Biasa kita pergi dulu makna rolik kayaknya ngam-ngam siapa di airport tu waktu berbuka puasa di sana itu kita bertolak, katalah makna naik ke Batu Bel 8 9 jam daripada Malaysia. Mana sampai di sana pukul, kita kata pukul 7 sana pukul 7 tu 7 jam, maknanya pukul 10 lah, pukul 10 di sana. Pukul 10 di sana tu kita tolak pukul 5 subuh kita tolak di sini. Kita siapa mengorik di sana. Jadi tu kalau kita intibas melejek umpama kita ambil hok pali-pali dekat ni lah kita semuanya mengorik dah. Masuk mengorik dah tempat kita tu Lain kalau kita daripada sana balik dia lagu lain pula tu. Jadi adakah kita semaya dah maghrib sebab tempat kita tu masuk dah maghrib, lalu kita musafir gialah ke depan, gialah ke barat, tak masuk lagi maghrib tu siapa sana tak masuk lagi maghrib jadi adakah wajib diulangkan sembahyangnya sembahyang maghrib sana atau tiada? Maka dijawabnya wajib atasnya mengulangkan maghrib. Tu wajib. Demikian lagi demikian lagi ada itu highlight ya. Demikian lagi wajib atas yang buka puasa ia imsak. Sama lah orang buka. Kita buka puasa ada sini orang buka puasa dah ngarik kita berjalan alah ke depan, alah ke barat tak masuk lagi wajib ia kena imsak dan kena qada kerana nyata berbukanya belum jatuh matahari lagi. Sebab kita musafir ke barat. Dan orang yang belum lagi ia sembahyang asar di sembahyangnya asar adaan mana tunai. Kalau dia tak sembahyang lagi asar, dia kena sembahyang tunai, bukan sembahyang qada dak. Tu. Sebab dengan tempat dia tu masuk waktu maghrib dah. Bila dia musafir lagi maknanya dia tak masuk lagi maghrib adakah berdosa ia takhirkan hingga jatuh matahari yang dahulu itu hok masuk di Malaysia ni misalnya jadi dia takhirkan sehingga jatuh matahari hok tempat tu tempat dia nak mula musafir tu, adakah berdosa atau tiada berdosa kerana nyata belum masuk lagi matahari?
Maka jawabnya ketiadaan berdosa dan menunjuk yang demikian cerita Sayyidina Ali. Yang menunjukkan tentang hal itu kata tak berdosa tu ialah cerita Sayyidina Ali. Mana tak ada bawa. Nah, kena carilah. Tu kata Halabi. Bukan Ali Halabi tu. Cerita Sayyidina Ali. Di intaha Halabi. Tapi dia tak ada tulis mana intahan. Far'un kata Ibnul Imad. Dan berkehendak kita mengetahui waktu asar apabila naik matahari daripada maghrib. Lagu mana pula naik matahari daripada maghrib? Nulah akhir zaman tu. Ya tu. Jadi Namrud dia tidak tahu. Kalau dia tahu, dia akan kata nanti sekian-sekian tahun sekian-sekian ni. Bila Nabi Ibrahim kata ni mana sesungguhnya Tuhan aku menaikkan matahari ikut sebelah timur. Tu. Asal ke wak naik matahari ikut sebelah barat. Fa buhital ladzi kafar, maka tercengang-cenganglah orang kafir itu. Itulah Namrud. Jadi kalau dia tahu bahasanya akhir zaman ni matahari nak berlaku kiamat, matahari tu ikut sebelah barat. Dia kata nanti nak kiamat nak kuat naik ikut sebelah barat lah. Tapi itu tidak ada dalam ilmu dia ni. Maka dia tercengang-cengang. Jadi bagaimana ni? Isu semaya lah. Masalah matahari naik ikut sebelah barat ni. Tapi bukan jatuh ikut sebelah timur ni. Tu. Jadi kata Ibn Imad, berkehendak kita mengetahui waktu asar apabila naik matahari daripada maghrib. Nak tahu lagu mana waktu asar? Seperti yang datang pada hadis marfu'. Marfu' mana sampai kepada Nabi dah. Bahawasanya apabila naik matahari daripada maghrib, berjalan ia matahari hingga setengah langit. Tengah-tengah langit dah, setengah langit. Kemudian ia kembali pula ia pada maghrib, makna U-turn. Bukan lagi dia gelecah juga. Gelecah ke sebelah barat juga. Sepatutnya naik ke sebelah barat, dia gelecah ke sebelah timur. Sekarang matahari naik ke sebelah timur, mana dia duduk betul-betul atas kepala kita, maka dia gelecah sebelah barat. Mana bayar ke sebelah timur. Sekarang ni dia naik ke sebelah barat, duduk tengah-tengah langit, dia hundur balik. Begitu. Mana dia tidak pergi ke timur, dia U-turn balik, kembali balik. Tu. Jadi situlah timbul isu apa tu lagu mana ni? Timbul lagu mana nak semaya asar ni? Misal. Jadi ni dia U-turn balik kembali pula ia pada maghrib arah barat. Kemudian naik ia pada masyriq juga seperti adanya. Lepas pada tu dia naik kok masyriq semula, kok timur semula. Bukan masuk naik kok sebelah barat, turun sebelah timur, naik kok barat. Tidak, sekali tu ya. Dia naik kok sebelah barat, maghrib, duduk tengah-tengah kepala pada nazir, kemudian dia gelincir ke sebelah barat pula. Maknanya U-turn balik. Lepas pada tu dia akan naik sebelah timur semula lah hari yang kemudian. Tu. Jadi kemudian naik ia pada masyriq seperti adatnya, kebiasaannya. Tu. Dan diketahui dengan masuk waktu zuhur bagaimana? Dengan kembalinya. Gelecah dah tu, zawal. Cuma dia zawal daripada arah yang dia naik. Tu. Tu zuhur dengan kembalinya matahari. Kerana ia menempati gelincirnya. Seolah-olah macam dia gelincir lah. Tu. Dan waktu asar pula apabila jadi yang tiap-tiap suatu seumpamanya tak ada masalah. Dia naik daripada sebelah barat, duduk tengah-tengah mana gelecok. Turun U-turn balik. Kemudian bayar. Jadi satu benda bayar sesuatu sama dengan masuk waktu asar. Dan maghrib dengan ghurubnya matahari. Ia ghurub sebelah barat. Juga. Ghurubnya matahari kok sebelah barat juga. Naik sebelah barat. Dan datang pada hadis bahawasanya malam naik matahari daripada maghrib, hok malam matahari naik daripada maghrib tu, malamnya panjang dengan kadar 3 malam. Pula dah. Situ akan memberi kesan lah kepada waktu semaya kita.
Jadi fenomena orang panggil perjalanan matahari tu jadi berubah. Jadi malam yang matahari naik kot sebelah barat tu, malam tu seperti 3 malam sekarang. Lepas tu subuh hari Dajjal ni jugalah. Jadi macam mana kita nak semaya tu? Cukup sekali semaya esok ke? Nah. Maghrib sekali ke? Nah. Atau pada 3 malam kat 3 kali semaya maghrib, 3 sekali semaya esok. Tak nak kira lagi mana waktunya. Nah. Tu. Situ nampak subuh dululah, makna kena takdir. Takdirkan masanya. Kira masa tu 3 hari 3 malam tu kira dengan 24 jam. Tu bit nisbah berapa? Jadi panjang dengan qadar 3 malam. Tetapi tiada diketahuinya. Dia tak khabar kata berlalu malam tu. Lama 3 malam tu. Selama 3 malam hotlah ni lah. Kemudian daripada lalunya malam yang terbit matahari ikut sebelah barat. Dan timbul pada maghrib. Kerana kesamaran. Timbul pada maghrib. Malam makna sebelum lah. Hok ke esok nak terbit matahari ikut sebelah barat tu. Tu. Esok matahari nak terbit kot sebelah barat. Malam tu panjang dia seperti 3 malam. Hok sekarang kita ni. Tapi orang tak perasan, tak khabar sehingga berlalu dia kata. Oh, patut rasa lama macam 3 malam. Tu. Jadi tiada disedari daripada maghrib di dalam panjang seperti maka tiada diketahui, maknanya tidak disedari, melainkan kemudian daripada lalu malam tu dan timbul pada maghrib matahari tu terbit kot sebelah barat kerana kesamaran atas manusia. Tu. Maka pada ketika itu kias pada ketika itu barang yang lagi akan datang barang yang lagi akan datang. Kiasnya barang yang lagi akan datang. Maknanya pada ketika itu kiasnya barang yang lagi akan datang. Ia qada semaya 5 waktunya kerana lebih 2 malam. Mana 3 malam tu makna lebih 2 malam lebih. Maka dikodarkan sehari dan semalam. Kena qadar takdir. 24 jam dah. Kena kira lah. Maka yang wajib padanya 5 waktu sembahyang intaha. Wajib. Padanya yang ditakdirkan sehari semalam tu zuhur atau kena takdir. Intaha Ibn Hajar. Qala kata Ibn Qasim terkandung kata Ibn Qasim terkadang dikata orang yang wajahnya yang ada wajah, ada jalanan, yakni pandangan, pendapat. Terkadang dikatakan orang yang wajahnya sekira-kira yang ada wajahnya sekira-kira jika tiada kurang hari sebulan. Jika tiada kurang hari sebulan itu tak kurang satu hari. Dan tiada kurang malamnya daripada sebulan. Tu. Itu dikata lagu Sa'ni tu. Maka tiada wajib atasnya malaikat semaya maghrib dan isya juga. Kerana satu malam juga hanya ia panjang bersalahan hari Dajjal. Tu. Bersalahan dengan hari Dajjal dulu. Kita lah baca tu. Tu intaha. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang jahil ia akan masuk waktu. Bapa tak tahu masuk waktu? Sebab ghaim, sebab jerbu atau lainnya ataupun lain daripada ghaim, maka kita harus akan dia ijtihad.
Boleh kalau dia nak ijtihad. Kita harus, mana kita memperharuskan ma'asyiral fuqaha. Harus akan dia ijtihad. Maka ijtihad ia dan sembahyang ia. Boleh dia ijtihad dan sembahyang ia dengan ijtihadnya. Kemudian ghalib atas zannya, kuat di atas sangkaannya bahawasanya adalah sembahyangnya itu jatuh di dahulu daripada waktunya. Sudah kerja makna dia tak kena, tak ada aku sembahyang itu tak masuk waktu lagi. Maka wajib atasnya diulangi akan dia. Wajib kena i'adah semula. Nak ulangi semula. Maka wajib atasnya diulangi akan dia atau tiada. Soalan. Maka jawabnya katanya manakala ghalib atas zannya, maka dijawabnya katanya manakala ghalib atas zannya, kuat di atas sangkaannya, jatuh barang yang diperbuatnya dahulu daripada waktu, wajib atasnya ulangi sembahyangnya. Su'ila radhiyallahu an, ditanya daripada radhiyallahu an, daripada orang yang hasib, tentang orang yang hasib, tukar kira-kira, dan orang yang munajim, itu ahli bintan. Hasib mana yang mengira, dan juga orang yang munajim itu an yaku dan sebenarnya kemudian ghalib atas zannya bahawasanya adalah sebenarnya itu jatuh dahulu daripada waktunya, tak masuk waktu lagi, maka wajib atasnya diulangi akan dia atau tiada. Soalan dia tu dia syok tentang masuk waktu dah kau sebenarnya. Maka dia jawabnya katanya tak kala mana kala ghalib, mana kuat atas zannya, sangkaannya jatuh barang yang tersebut, maknanya hasib. Mana? Jadi ditanya tentang orang yang hasib, mana juru kira, dan orang yang munajim, orang yang iktimak, panggil kepada bintan-bintan. Itu adakah boleh kita amalkan kata keduanya? Boleh kita ikut ke tak? Boleh iktimak bergantung ke dengan kata kedua tentang masuk waktu ni, dan memadai bagi keduanya yang diperbuat dengan hisapnya. Tu. Mana benda tu maknanya jadi hijau ni. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu, bahkan boleh kita amalkan kata keduanya, hasib dan munajim ni, apabila zan kuat sangka kita akan benar keduanya. Jadi isu dianya ialah tentang kemampuan mereka, kemahiran mereka tu. Tu. Maka dia jawabnya bukan boleh kita amalkan kita kata keduanya. Bukan boleh kita amalkan kata keduanya, munajim dengan hasib sana. Boleh kita ikut beramal dengan perkataan dia, boleh.
Bahkan boleh kita amalkan kata keduanya apabila zon akan benar keduanya. Bila kuat sangka kita mereka tu benar, tak berlawak boleh. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang meninggalkan beberapa sembahyang pada hari mudanya. Pada masa dia muda dia tinggal semaya. Kemudian ia taubat. Daripada kata Imam Ghazali, ya. Ini ni. Daripada seorang meninggalkan beberapa semaya pada hari mudanya, kemudian ia taubat. Jadi adakah wajib qadanya barang yang ia tinggal tu? Dan jika tiada ingat dan tiada tahu beberapa banyaknya, maka betapa halnya, lagu mana keadaannya? Maka dijawabnya dengan bahawasanya lazim ia qada, wajib dia kena qada sekaliannya. Semaya dia tinggal sana ni. Hingga lebih daripada barang yang ia tahqiq, ia akan kerjakan dia daripada baliknya. Jadi malaikat barang dia tahqiq, sakat-sakat mana tu. Tu. Jadi yang terbaik mengambil langkah cermat, melebihkan. Su'ila radhiyallahu an, daripada kata Imam Ghazali di dalam Durratul Fakhirah, dalam kitab Durratul Fakhirah, bahawasanya Allah Ta'ala tiada terima semaya daripada orang yang ada atasnya semaya. Itu kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata di dalam dalam kitab dia mana Durratul Fakhirah, tak diterima semaya daripada orang yang di atasnya semaya. Di atasnya semaya mana ada semaya lagi. Gitu. Tak murak dia lagi mana? Tu dia nak tanyanya. Ada semaya lagi mana? Kita tengoklah, kau tengok. Dan tiada diterima daripada mereka itu yang ada atasnya kain yang haram. Apa maksud? Dan maknanya tiada terima juga oleh Allah Ta'ala daripada mereka yang ada dengan dikerjakan dia. Bahawasanya demikian itu adalah seorang saginya ia lobo. Jadi soalan, jadi maka dijawabnya bahawasanya yang demikian itu adalah seorang sayugianya ia lobo dan bersungguh-sungguh atas mengerjakan semaya, atas yang terlebih akmal kelakuan yang terbaik semaya itu, maka tiada diterima Allah Ta'ala semaya mereka yang ada atasnya semaya dengan dikerjanya akan dia rupa semaya juga. Gitu. Itu mana orang yang ada semaya di atasnya, yakni semaya dia tidak sah, seolah-olah macam dia tu tak semaya. Begitu. Dan tiada ia peliharakan atas segala syaratnya semaya dah ni, pelaksanaan semaya dia dah ni. Daripada taharah, syarat dia tu manusia daripada ialah taharah, dan menutup auratnya. Dan yang umpamanya, maka tiada diterima Allah Ta'ala. Dan jika adalah rupa semaya juga, rupa perbuatan itu rupa semaya. Tu. Tapi dia tidak buat banyak perkara-perkara yang boleh mencederkan semaya. Dan jika ada rupa semaya juga,
Rupa tu rupa semaya, tapi tiada pada hakikatnya, hakikat semaya tidak. Ana semaya ni kata Syekh Watani, as-salatu imma as-salatu ialah silatun bainal abdi wa rabbih. Perhubungan di antara hamba dengan Tuhannya. Jadi dan jika ada rupa semaya juga tiada pada hakikatnya. Kerana adalah tiada sembahyang pada syarak, kerana sembahyang belum lagi lagi tinggal atasnya. Kerana dia tu macam tak semaya lah, macam tak semayanya. Dan lagi katanya dan tiada diterima daripadanya orang yang ada atasnya kerana yang haram, katanya menakuti dan menolakkan daripada seumpama demikian itu, atau katanya dengan tiada diterima itu, tiada kabulnya yang menghilangkan pahalanya daripada pihak memakai kain yang haram itu, seperti seolah-olah tiada memakai kain. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi jawab saat ni bahawasanya yang demikian itu adalah maknanya seorang sayugianya ia loba dan bersungguh-sungguh atas mengerjakan semaya atas yang terlebih akmal. Jadi terlebih akmal dia punya kelakuannya, maka tiada diterima Allah Ta'ala akan semaya mereka yang ada atasnya semaya dengan dikerjakan dia. Rupa semaya juga, dia semaya mana tidak dikira sah lagi dah semaya di sisi Allah Ta'ala. Dan tiada ia peliharakan atas segala syaratnya daripada taharah dan menutup auratnya. Ada menutup auratnya yang umpamanya, maka tiada diterima Allah Ta'ala. Jika ada rupa semaya juga, walaupun rupa tu rupa semaya tu lagu tu, tiada pada hakikatnya, kerana adalah tiada semaya pada syarak, kerana semaya belum lagi lepas lagi kerana semaya belum lagi lepas lagi tinggal atasnya. Dan lagi katanya dan tiada diterima daripadanya orang yang atasnya kerana orang yang ada atasnya kerana yang haram, katanya menakuti dia menolaknya daripada seumpama yang demikian itu. Atau kita katanya dengan demikian tiada diterimanya ayat itu, dikabulnya yang menghilangkan pahalanya. Tiada daripada pihak memakai kain yang haram itu, seperti seolah-olahnya tiada memakai kain, maka tiadalah sembahyangnya, maka tiada pahalanya atas yang demikian itu. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang yang adalah atasnya sembahyang yang qada ila akhir.
Esok lagi lah pagi. Betul ada. Ada bilang apa? Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'mal. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-sabi'u wa thaminu min aqsami tahammuli al-wasiyatu wal wijadatu. Yang ketujuh dan juga yang ke-8, yang terakhir daripada bahagian-bahagian tahammulil hadis, menanggunkan akan hadis, yakni mengambil hadis, ialah al-wasiyatu, wasiat. Nah, itu wasiat tu samalah sebagaimana dalam fiqh kita, nah, yakni makna selepas daripada matilah. Nak bui lepas daripada mati. Nah, kalau harta kau gapo tak kira dah. Pesan wal wijadah tu, dan juga wijadah. Wijadah makna jumpa, mana dapat ni. Tu. Qala bi kasril wawi, baca wijadah tu. Wijadah tu baca lagu mana? Hal kauniha, hal keadaannya makru'atan. Hal keadaan al wijadah tu dibaca akan dia bi kasril wawi, dengan kasrah waw. Gabriel itu adalah masdaru wajada, masdar kepada wajada. Qala an-Nawawi wa ghairuhu. Tapi kata Imam Nawawi dan juga lain daripada Imam Nawawi, nah, huwa, nah, maknanya wijadah ni lah masdar. Itu muwalladun, muwallad, bukan bahasa Arab tuling. Muwallad. Tu. Muwallad ni supalah orang pun muwallad juga. Orang peranak ke, kalau orang peranak ke ni. Peranak ke. Jadi, ghairu masmu'in 'anil arabi, mana tidak didengar daripada orang Arab. Jadi perkataan itu adalah perkataan yang muwallad. Yasta'milahu al-muallifuna, menggunakan akan dia akan lafaz al-wijadah ni. Jadi wijadah tu kita pakai dengan tadhkir pun tak apa, sebab dia masdar. Jadi masdar ni dia tidak memberi kesan pada tanis. Jadi menggunakan dia lafaz wijadah tu oleh para muallif fima akhadha min al-ilmi, pada barang ukhidha, yang diambil, difaham daripada ilmu. Menggunakan oleh para muallifun wijadah ni makna kepada dia barang yang difaham daripada ilmu. Itu wijadah. Apa yang kita faham, itu maksudnya dapat. Para muallif mana dia istimalkan perkataan wijadah ni dengan makna ukhidha, maknanya fuhima, mana apa yang difaham daripada ilmu. Hok kita faham. Ustaz mengajar tu makna kita faham. Apa yang kita faham tu, itulah dipanggil wijadah. Min sahifatin, daripada sahifah. Min ghairi sama'in, daripada apa yang pada barang yang difahami daripada ilmu, daripada sahifah, lembaran. Min ghairi sama'in, daripada ketiadaan dengar. Maksudnya tidaklah guru tu membaca kepada, tidak. Jadi bukan ma ukhidha, bukan fi ma ukhidha min al-ilmi min sahifatin. Para muallifin dia guna ke istilah wijadah ni ialah pada barang yang diambil daripada ilmu, daripada sahifah. Min ghairi sama'in, daripada ketiadaan sama', mana dengar daripada guru yang membacanya, yakni jumpa lah, orang panggil jumpa. Kita dapat tiada dalam sahifah. Jumpa buku, tengok ada hadis. Dapat hadis tu tanpa dengar daripada guru. Wala ijazatin, tidak juga diijazahkan. Wala munawalatin, holobui pun tak juga. Jumpa dalam kitab, jumpa dalam lembaran. Tu.
ma'khudhum min tafriqil arabi baina ma'aniha al-mukhtalifah. Diambil daripada membezakan orang Arab di antara makna-maknanya, yakni maknanya makna wijadah. Kembali kepada wijadah, yakni al-mukhtalifati yang bersalah-salah, yakni baina masadiri wajada, di antara masdar bagi wajada. Masdar kepada wajada ni banyak. Jadi mana masdar bagi wajada yang bersalah-salah, makna dia tu tak serupa. Wajada berlaku, tapi bila pergi kepada masdar tu, dia jadilah ada wijadah, ada wujdan, ada wajdan. Jadi wajadah, dia pergi kepada masdar dia, wijadatan, wujdan, ada wajdan. Jadi makna dia tu makna tak sama, al-mukhtalifah. Yaquluna, berkata mereka itu, al-arabu wajada dhallatah, mendapatlah oleh seorang itu akan benda yang hilangnya, kehilangannya seorang. Maksudnya benda dia hilang, cicing kau, berapa kau. Wala kawa'ada, baca dia wajada dhallatah, kawa'ada, baca dia seperti wa'ada, wujdanan. Tu mana wujdanan, wa matlubuhu, wa'ada wujdanan, wa matlubuhu wujudan, benda yang dicarinya seorang itu wujudan, wujud mana ada. Itu ayat tu tarkib, contoh penggunaan istimal. Mana wa'ada wujdanan, tu. Dan kata-kata wa matlubuhu wujudan, jadi wajada dhallatah, jadi kawa'ada wujdanan, wa matlubuhu wujudan. Matlubnya, matlub seorang tu, benda dia cari tu makna ada. Wa fil ghadabi, daripada ghadab marah, mujidatun wajidatun bi kasri jim fihima, dengan kasrah ke jim pada keduanya. Mujidah, mujidah ji, dan jidatun maksud dia apa? Marah. Pada makna marah, diistimalkan pada makna marah, jidah ataupun mujidah. Tu. Atau dia kata mana? Wa fil ghani, kaya, wujdan bidamin fasukuning, maksudnya wujdan, itu makna kaya. Wujdan, kaya. Tu. Mana orang yang kaya, wujdan. Wa fil hubb, wa fil hubbi, wa fil hubbi, hubbi makna kasih. Wajdan bi fathin fasukuning, dengan fathah mana-mana wa, kemudian mati jin. Jadi wajdan, dia kalau wujdan makna kaya, kalau kasih wajdan, wajdan kasih. Tu. Qala wa fi jawazil wasiyati, daripada harus wasiat, ai wasiyatil rawi li syakhsi, pada harus wasiat artinya wasiatkan rawi li syakhsin, bagi seseorang. Dia wasiat bi kitabin, dengan satu kitab ko. Kitab ni kalau aku mati beri kepada si anu misalnya. Au nahwi, ataupun seumpamanya kitab min marwihi, daripada marwinya. Marwi makna hadis tu dah, marwi benda yang diriwayatkan. Limautin, ai inda mautir rawi, ketika mati rawi. Au safarin, ataupun safar, bila ijazatin, fi riwayatihi anhu. Wa fil wasiyati limautin au safar bila ijazatin.
au safarin, safar, li mautin ataupun li safarin atau kepada mautin. Ha, bapa wasiat ni kerana mati, kerana atau kerana safar. Kata wasiat sana itu, nah, wa fil wasiyah itu li mautin au safar. Kata wasiat sana itu, nah, bila ijazatin, tanpa ijazah. Wasiat saat itu tanpa ijazah, wasiat dengan tidak ada ijazah. Nah, kerana kematian ataupun musafir, dia nak musafir ataupun kerana mati, nak mati, nah, wasiat. Kerana nak musafir kita wasiat juga. Nah, wasiat tu makna dia pesan yang tinggal semaya, nah, pesankan anak kita nak musafir. Bila ijazatin fi riwayatihi anhu, dengan tidak ijazah pada riwayatnya, nya hadis tu anhu daripada syekh tu. Wa adami jawaziha, dan ketiadaan harusnya. Mana harus ataupun tidak harusnya nya wijadah ni. Khilafun qad zahar, maknanya ada khilaf yang sesungguhnya telah zahir. Ada khilaf, ada setengah mengharuskan, setengah kata tidak harus. Fajawaza Ibnu Sirin wa Abu Kilabata lil musalah. Maka mengharuskan oleh Ibnu Sirin dan juga Abu Kilabah lil musalah, bagi musalah, orang yang diberi wasiat baginya. Maksudnya orang yang terima wasiat lah, orang yang diberi wasiat baginya. Jadi mengharuskan Ibnu Sirin bagi musalahnya riwayatahu, akan riwayatnya musalah anhu daripada guru. Bitilkal wasiyah, dengan demikian itu wasiah. Wa qala Abu Kilabah, berkata Abu Kilabah, irfa'u kutubi ila Ayyuba, berikan oleh kamu akan kitab-kitab aku ni kepada Ayub. In kana hayyan, kalau dia tu masih hidup lagi. Kalau dia mati dah nak buat guano. Wa ila fa'arikuha, jika tidak, wa ilam yakun hayyan, kalau Ayub ni dah meninggal dunia dah, fa'arikuha, maka bakar oleh kamu akan dia. Ke kutub faji'a bil kutubi al-musa biha, maka dibawa datanglah dengan kitab-kitab yang diwasiatkan dengannya, dengan kutub itu. Minasyam, daripada Syam, li Ayyuba, bagi Ayub, wa huwa bil Basrah, sedangkan Ayubnya duduk di Basrah. Tu. Summa su'ila, itu setengah daripada mana Abu Kilabah. Summa su'ila Ibnu Sirin, kemudian ditanya Ibnu Sirin pula, ayajuzu lahu at-tahditsu bidzalika, adakah harus baginya, bagi Ibnu Sirin, at-tahditsu oleh meriwayatkan hadis bidzalika al-wasiyah tu, boleh ke tak? Fa ajabahu, menjawab Ibnu Sirin, menjawab oleh Ibnu Sirin, huwa akan diasail bil jawah, dengan kata harus. Qala al-Qadi Iyad, berkata Qadi Iyad pula, kama fit tadribur rawi Imam Suyuti, li'anna fi daf'ihalah, kerana ada pada memberinya, memberinya syekh guru, lahu, baginya, bagi talib, itu naw'am minal idni, ialah satu bagai daripada izin dah tu. Tu. Mana izin dah tu bunyi tu. Wa sya'nuha minal ardi, dan
wa syabahan, dan menyerupai dia minal ardi wal munamalati, daripada al ardi maknanya murid baca kepada guru. Tu dia nak jadi syibih kat tu. Dan juga munawalah halabui. Tu. Qala wa huwa qaribun minal i'lam. Qala qad iyad wa huwa al-wasiyah ni qaribu min al-i'lam, dekat daripada i'lam. Wa qala an-Nawawi wa Ibn Salah, berkata Imam Nawawi dan juga Ibn Salah, as-sahihu adamul jawaz. Hak sahihnya tak harus riwayat. Qala as-Sakhawi wa huwa al-haqqu al-muta'ayyin, dan iaitu adamul jawaz tu ialah kebenaran yang telah ditentukan oleh Allah. La'anna al-wasiyata, kerana bahasanya wasiat laisat, bukannya dia bitahditsin. Wasiat itu bukan dengan tadi. La ijmalan, tidak secara imal, wala tafsilan, tidak juga. Kalau wala yatadammanul i'lam, dan tidak mengandungi oleh i'lam, la sarihan, tidak secara sarih, wala kinayatan, secara kinayah pun tak juga. Ala anna ibna Sirin, di atas bahasanya Ibn Sirin tawaqqafa fihi ba'du, tawakuf padanya pada jawaz itu, ba'du selepas daripada itu. Jadi tadi dikatakan bahasanya Ibn Sirin itu maknanya mengharuskan. Lepas pada itu makna Ibn Sirin pun teragak-agak. Tu. Wa qala lisail, berkatalah Ibn Sirin lisail, bagi orang yang bertanya nafsah akan dirinya. Dia kata la amuruka wala anhaka, aku tak suruh, aku tak lagi. Wa ankara hadza, dan telah ingkar akan demikian itu Ibnu Abil Dammi. Ibnu Abil Dammi dia kata oleh jadi tawakuf ni tak liwat keputusan dah. Wa qala Ibn Sirin lisail nafsuh, berkatalah oleh Ibn Sirin bagi Sa'il sendirinya. Mana dia kata langsung dia kata la amuruka wala anhaka, aku tak suruh dan aku tidak menegahkan kamu. Wa ankara hadza, dan telah mengingkar akan ini. Wa ankara hadza, inil jawaz Ibnu Abidam, oleh Ibnu Abidam. Wa qala al wasiyatu arfa'u rutbatan minal wijadah bila khilafin. Hok kata adamul jawaz Jadi mengingkari oleh Ibnu Abidam akan ini, yakni adamul jawaz, adamul jawaz, tak harus. Tak harus tu makna diingkar oleh dia. Wa qala, dia berkata al wasiyatu arfa'u rutbatan. Formula wasiat ni ialah yang paling tinggi martabat minal wijadah, daripada wijadah bila khilafin, tanpa khilaf. Wasiat dengan wijadah mana tinggi? Tinggi wasiat lagi lah, munggo pesan. Wijadah munggo jumpa tinggi wasiat lagi. Wahya, dan iaitu ma'mulun biha inda Syafi'i. Wahya al-wasiyatu ma'mulun biha, diamalkan dengannya, dengan wasiat inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i, wa ghairihi, dan lainnya lain daripada Imam Syafi'i. Jadi bihadza, dengan ini al-mazkur min al-wasiyah itu aula,
terlebih utama. Wastazharul musannifu, menuntut zahirlah oleh musannif ala jawazil riwayati biha, di atas harusnya meriwayatkan hadis itu biha dengan wasiat ni. An yakula fil ada, bahawa dia berkata pada masa nak menunaikan hadis, menyampaikan hadis kepada orang lain saat itu ni, dia kata lagi mana? Ausa ilayya fulanum bikata, telah mewasiat kepada aku oleh si fulan dengan sekian-sekian, yakni hadis. Au hadatsani, membaca hadis akan aku wasiatan. Wasiatan akan ada makna dia sebagai wasiat, wa nahwa, dan seumpamanya. Amma in kanat ma'a ijazatin, adapun jika adalah wasiat tu serta dengan ijazah, fatakun riwayatu biha la bil wasiyati, maka adalah riwayat tu ila biha dengannya dengan ijazah, la bil wasiyati, bukannya dengan wasiat lagi dah. Jadi kalau kita kata wasiat serta dengan ijazah, bermakna bukan wasiat dah tu, ijazah dah tu. Maka ijazah tu lebih mantap daripada wasiat. Tu. Summa syara'a fi bayani siyagil qismi tamim, kemudian masuklah oleh musannif pada menyatakan sirah-sirah bagi kisim yang ke-8 biqaulihi, dengan katanya wakul bi khattihi wajadtu akhbara illam yakum bidzalikal khatil imtira illa faqul wajadtu anhu aw dzukir zanantu aw kila wa shibhahu ta'bir wa shibhahu tabir wa kulluhum munqati'un wal amalu bihi imtina'u wal mu'awwalu ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.